Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nuri Izzati binti Muhammad Fazli. Saya berumur 11 tahun, masih belajar di Sekolah Kebangsaan Tanjung Batu. Hobi saya membaca buku dan melukis, manakala cita-cita saya ingin menjadi seorang pelukis. Pada hari ini, saya berasa amat teruja untuk kongsikan mengenai buku yang telah saya baca, iaitu yang bertajuk Abu Dzar Al-Ghifar. Di dalam buku ini terdapat banyak isi menarik yang ingin saya kongsikan bersama anda. Jadi, ayo kita dengarkan. Buku ini ialah hasil karya Muhaimin. Ia diterbitkan pada tahun 2006 oleh K Publishing. Buku yang menarik ini mempunyai 43 halaman bercetak yang mengisahkan tentang kejujuran dan keberanian seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang ingin berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Jalan cerita buku ini amatlah menarik kerana ia mengisahkan tentang seorang sahabat yang bernama Abu Dzar. Beliau adalah seorang pemuda daripada suku kaum Ghifar. Suku kaum Ghifar adalah salah satu suku di zaman jahiliyah yang dikatakan suku berfoya-foya dan suka merompak khalifah di padang pasir. Namun, Abu Dzar tidak seperti itu. Dia seorang yang tenang dan suka mengasihkan dirinya daripada kaumnya yang sesat. Setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW dan agama Islam, Abu Dzar dan keluarganya juga memeluk Islam. Beliau tetap berani dan gigih untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam walaupun dipukul dan dihina oleh orang di sekelilingnya. Berita Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah telah sampai kepada kaum Ghifar. Nabi Muhammad terkejut apabila melihat rombongan yang datang menuju ke arahnya. Setelah dilihat-lihat, Nabi Muhammad menyangkakan musuh. Tapi setelah melihat wajah Abu Dzar, Nabi Muhammad hanya tersenyum. Baginda gembira kerana menerima saudari Islam daripada pelbagai suku kaum. Sifat Abu Dzar yang jujur lagi kan berterus terang membuatkan Nabi Muhammad SAW pernah memujinya. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW terpaksa berperang demi menegakkan kebenaran Islam. Di samping itu, Abu Dzar juga turut terlibat sama di dalam peperangan tersebut. Ada satu peristiwa, kuda tunggangan Abu Dzar berhenti kerana tidak mampu menempuh padang pasir. Beliau turun, lalu mengumpulkan barang-barangnya dan dipikul. Beliau mengejar pasukan Nabi Muhammad SAW kerana dia ingin berjuang dan berperang di medan Tabuk tersebut. Menjelang fajar, salah seorang Nabi Muhammad SAW ternampak seorang terhuyung hayang menuju ke arah mereka. Setelah dilihat-lihat, dia bukanlah seorang musuh, tetapi tak lain dan tak bukan, dia adalah Abu Dzar. Abu Dzar memang seorang yang tabah, lagikan berani. Ya kawan-kawan, inilah sifat yang patut kita contohi, iaitu tabah dalam menuntut ilmu dan berani dalam menghadapi cabaran. Setelah berlakunya pelbagai peristiwa, iaitu pelantikan khalifah, Abu Dzar telah sakit tenat. Isteri dan anaknya berasa amat sedih akan melihat kejadian tersebut. Isterinya bimbang jikalau beliau meninggal pada waktu itu, di manakah wang yang dia ingin cari untuk membeli kain kafan. Namun, Abu Dzar hanya membalas dengan senyuman. Berita kematian Abu Dzar telah sampai kepada Khalifah Uthman dan Ammar bin Yasir. Mereka berasa amat kesal kerana melihat kematian Abu Dzar tersebut. Beliau meninggal dalam bulan Zulkaidah pada tahun 31 Hijrah. Antara sifat yang kita patut ikuti oleh Abu Dzar iaitu berani,
jujur dan berterus terang, bersungguh-sungguh dan sabar. Pengajaran seterusnya yang dapat kita contohi daripada kisah ini ialah sebagaimana cintanya Abu Zar kepada agama Islam, cintanya Abu Zar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sepatutnya kita sebagai seorang murid mesti cintakan buku dan ilmu, kerana dengan ilmu sajalah dapat membentuk kita menjadi orang yang berilmu dan beradab. Genggambar api biar sampai jadi arang demi mencapai masa depan nan gemilang. Di sebalik menariknya cerita ini, namun ada juga kekurangannya, iaitu kulit depannya amat cantik, tetapi di dalam bukunya jika diwarnakan lebih cantik. Semasa anda membaca buku ini, anda dapat menguasai ilmu, anda juga dapat mengenali tokoh-tokoh Islam dan anda juga dapat mengikuti sifat Abu Zar. Berjuang kerana Allah, hidup pasti akan tenang. Sekian daripada saya, rakan resesi anda. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.